علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kembali kuliah kita. Kita menggunakan kitab Alamat Qiyamah karangan Syekh Osman Jalaluddin Al-Kalantani rahimahullah ta'ala. Jadi malam ni kita masuk muka surat 44. Kenyataan segala tanda bagi dapat bahagia dan celaka pada hari kiamat. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dia kata kenyataan segala tanda-tanda bagi mendapat bahagia dan celaka pada hari kiamat. Jadi tanda bahagia ni ada, tanda celaka ni pun ada. Kalau bahasa Arab, bahagia ni dipanggil sa'adah. Tanda-tanda sa'adah. Lawan bagi sa'adah ni dipanggil syaqawah. Tanda-tanda tak bahagia lah. Kalau bahasa dia panggil celaka. Celaka ni habis. Jadi manusia ni tak boleh lari daripada ada tanda bahagia ataupun ada tanda celaka. Bila bahagia ni, bila celaka ni? Di hari kiamat, akhirat esok lah. Tanda ni boleh dilihat di dunia, tapi nak rasa esok di sana. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala di dalam Quran. Jadi dalil yang mengatakan ada tanda celaka, ada tanda bahagia ni berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Surah Al-Mudaththir ayat 38. Artinya, bermula tiap-tiap seseorang itu tergadai ia seseorang pada Allah dengan barang yang ia seseorang usaha akan dia barang. Jadi kata Allah, setiap seseorang ni tergadai dengan apa yang dia usaha di dunia ini. Kalau dia usaha yang baik, bermakna yang dia gadai itu benda baik. Kalau dia usaha benda yang tak baik, gadaian dia pun tak baik. Jadi balasan untuk tak baik, neraka. Untuk yang baik itu syurga. Sebab tu orang masuk syurga orang yang berbahagia. Orang masuk neraka ni, na'udzubillah, orang yang celaka. Illa ashabal yamin, artinya melainkan segala orang mempunyai suratan amalan pada pihak kanan. Ini antara tanda-tanda orang yang berbahagia di hari akhirat, ialah golongan yang menerima suratan amalan tangan kanan. Itu tanda dia. Terima suratan amalan tangan kanan ni salah satu tanda bahagia. Jadi macam mana nak tahu boleh terima suratan amalan tangan kanan? Tengok benda yang kita usaha di dunia. Kalau benda yang kita usaha di dunia ni benda baik, banyak benda baik yang kita usaha, kemungkinan besar suratan amalan tangan kanan. Tapi kalau benda yang kita buat di dunia ni kejahatan lawan bagi kebajikan, bermakna suratan amalan kita, na'udzubillah, sebelah kiri. Boleh tengok dalam beberapa kitab yang dikarang oleh ulama-ulama muktabar. Antaranya kitab yang masyhur, dibaca di Malaysia lah khususnya. Kitab yang menjadi satu, orang panggil kitab rujukan lah,
yang mana dibaca oleh ramai orang, dipanggil Bahrul Mazi. Kitab Bahrul Mazi tu pergi buka jilid yang ke 17, dia cerita bab kiamat. Jilid 17. Kalau beli yang Jawi tu dia sekali, 17 18 tu sekali sebuah. Tapi kalau beli yang Rumi 17 asing, 18 asing. Jadi 17 ni dia akan cerita tentang orang panggil menerima suratan suhuf ni tangan kanan. Dalam kitab tu dia akan sebut dia akan sebut tentang golongan-golongan yang dipanggil ashabul yamin tu, tuan-tuan sebelah kanan. Yamin tu tangan kanan. Mana tuan-tuan ataupun orang yang menerima suratan amalan tangan kanan. Kalau tengok pula dalam kitab Aqidatun Najin yang dikarang oleh seorang ulama daripada Fatani, kitab ni juga menjadi rujukan orang-orang mengaji pondok kan, mengaji sekolah agama kan, tauhid, mereka akan rujuk Aqidatun Najin ni lah, salah satu kitab tauhid. Dalam kitab Aqidatun Najin tu kata, manusia pertama yang dicontohkan menerima suratan amalan tangan kanan ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia akan menerima suratan amalan tangan kanan. Dia memang masuk syurga sebab Nabi janji syurga, cuma jadi contoh umat Nabi yang menerima suratan amalan tangan kanan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia menjadi contoh umat Nabi masuk syurga tanpa azab dan hisab. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ni contoh yang akan menerima suratan amalan tangan kanan. Dalam kitab Bahrul Mazi tu dan juga Aqidatun Najin tu, dia kata suratan ni setengah riwayat sebut buku. Dia beri buku. Suratan tu mana buku, catatan amalan. Tu yang ada sebahagian ulama kata malam nisfu Syakban tu. Malam nisfu Syakban tu malam tutup buku. Dah berapa banyak dah malam nisfu Syakban yang kita lalui. Buku tu dia bagi. Dia mari belah mana? Bagi belah kanan bermakna kita akan ambil belah kanan. Dia mari sebelah kiri bermakna kita kena ambil sebelah kiri. Kita tak akan boleh ambil sebelah kanan kalau buku tu datang sebelah kiri. Itu dalam kitab tu. Dan ada setengah riwayat dia kata dia terbang. Buku tu berterbangan mai kepada orang. Setiap orang ni dia ada buku dia. Buku tu terbang mai. Jadi kalau terbang sebelah kanan bermakna orang ni berbahagia, dia akan ambil sebelah kanan. Kalau terbang sebelah kiri, na'udzubillah, dia jadi manusia yang celaka. Tu di sana esok dia terbang. Bila dia dapat buku tu, kita akan tengok apa yang ditulis di dalam buku. Yang ditulis dalam buku tu kita akan tengok, ni orang panggil tengok dengan mata kepala masa tu. Bila kita tengok, semua benda yang kebajikan kita buat tercatat. Segala kejahatan yang kita buat tercatat juga. Tak ada kurang langsung. Kebajikan yang kita buat walaupun sedikit, dia catat. Mana berat. Ambil pula hak kejahatan, ambuh kata tu pula tengok tak mana. Dia bagi penimbang, timbang buku lah. So, sebahagian ulama kata timbang-timbang buku. Kita dah terima sebelah kanan, bermakna betul tu bila timbang kebajikan ke mana. Masuk syurga. Ni tanda-tanda manusia yang berbahagia di hari akhirat ialah orang yang menerima suratan amalan tangan kanan. Sebab tu dalam kitab Bahrul Mazi juga jilid pertama, tuan-tuan buka jilid pertama tu bab wudu, dia akan sebut beberapa kaedah ataupun cara kan orang-orang alim ni bila ambil wudu, masa basuh tangan tu dia suruh ingat doa, minta ya Allah bila basuh tangan kanan tu, minta ya Allah jadikanlah aku ni orang yang menerima suratan amalan tangan kanan. Kan kita ambil tangan wudu tu kan, basuh tangan kanan dulu baru tangan kiri. Masa basuh tangan kanan tu doa minta ya Allah jadikanlah aku ni golongan ashabul yamin. Masa basuh tangan kanan, bila basuh tangan kiri tu minta lindung, ya Allah jangan jadikan aku ni golongan yang menerima suratan amalan tangan kiri.
Tu tanda kita kena beringat semua, takut sampai masa nanti kita akan bertemu. Sebab tu dalam hadis Nabi kan, antara orang yang celaka, Nabi kata alamatus syaqawah, Nabi kata tanda-tanda celaka ni iaitulah nisyanuz zunubi, lupa segala dosa-dosa. Tu tanda celaka. Kita ni tak boleh lari dah daripada buat dosa, pi lupa pula dosa tu. Bungkut. Tu orang bagi tanda-tanda celaka, Nabi kata. Melupai segala dosa yang pernah dilakukan. Lawan bagi lupa ni ingat. Bila lupa tu tanda celaka, lupa dosa tu. Ni duk beringat, duk ingat semua dosa dia buat, itu tanda bertuah. Pasal bila ingat dosa, dia nak hapus dosa lagu nak bertobat. Bila dia lupa, masa bila nak mari tobat? Masa bila nak mari kata, menyesalnya aku, dia lupa dosa dia. Nampak tak? Tu akhir zaman, tu ingat. Dia dah sampai peringkat Nabi kata, orang yang dusta dibenarkan, orang yang benar didustakan. Ni masa ni, kita tengok hari ni, orang yang dusta disanjung. Bahkan boleh masuk TV pula. Kan kecoh kan, Kak Long 7E tu lah, mari masuk TV weh. Pasal apa? Oh, tengok orang yang sepatutnya akhlak dah tu buat masuk jadi ikutan. Mengerti ke tak kan? Nampak tak tu? Jadi ikutan buat masuk TV lah ni. Tuan-tuan kalau nak masuk TV, cuba maki orang buatlah. Buat TikTok maki orang, siapa boleh masuk TV tu. Dia akhir nampak. Dunia ni dia jadi lagu tu. Akhlak makin teruk. Tapi disandung. Ni kata Imam Mahdi tak muncul, melainkan kerosakan yang dahsyat berlaku kepada orang Islam. Okey dah mak. Cuba perhati tengok. Akhlak ini teruk. Nampak tak? Baru Imam Mahdi akan muncul. Pada masa kita ni singkat. Waktu kita nak jadi ni, nak balik sana ni, semua nak balik sana. Nak balik sana dua golongan je, bahagia, celaka. Jadi nak tahu mana, tengok di dunia ni amalan apa yang mu nak gadai kepada Allah. Kebajikan hang cukup dah. Nak balik sana esok tu, kena bersedia. Pasal masa kita ni tahu bila nak sampai. Yang pasti kita akan pergi bawa benda yang kita nak gadai. Sebab tu kebajikan jangan tangguh. Bila Allah telah campak dalam hati itu, berasa nak buat baik, pergi buat terus. Jangan duk tangguh dah. Pasal kita tak tahu, mungkin ni yang terakhir. Dia campak dalam hati ni, berasa nak semayang sunat, buat terus. Dia campak dalam hati ni, berasa nak puasa sunat, puasa terus. Jangan duk tunggu dah, jangan duk tangguh. Pasal apa? Itu mungkin kebajikan kita yang terakhir. Kita tak tahu. Pasal kita nak balik sana, nanti kalau sebut golongan-golongan yang bahagia ni, orang yang menerima suratan amalan tangan kanan. Tak doa semua lepas mayang tu berdoa, nah, sunat kami ajak, ya Allah, masukkan aku dalam golongan yang menerima suratan amalan tangan kanan. Pasal bila confirm tangan kanan ni, confirm bahagia, pasti akan dapat syurga. Maka bahawasanya dilepaskan daripada segala tengkok mereka itu, daripada kata gadai, oleh sebab yang elok oleh mereka itu akan segala amal mereka itu. Tu dia kata illa ashabal yamin ni artinya melainkan segala orang mempunyai, mana orang yang mempunyai suratan amalan pada pihak kanan. Maka bahawasanya dilepaskan daripada segala tengkok, kinayah tengkok mereka itu, ashabul yamin, daripada kena gadai. Tengkok mereka ni terlepas oleh sebab yang elok. Mengelok oleh mereka itu, oleh sebab mengelok mereka itu, ahli yamin ni akan segala amalan mereka itu. Jadi tengkok mereka ni tergadai. Jadi bila mengelokkan amalan, terlepaslah gadaian tu. Jadi orang yang tengkok dia ni tergadai, duk sangkut lagi,
Bila dia buat segala amal kebajikan ni banyak, dia beri elok amalan, terlepas. Bila terlepas, terima suratan tangan kanan. Oh. Firman Allah Ta'ala, fi jannatin, hal keadaan duduk mereka itu, sekalian mereka itu ahli yamin, di dalam beberapa syurga. Bila dah terima suratan amalan tangan kanan, confirm lah masuk syurga. Bila masuk syurga ni, dia bukan masuk mudah-mudah macam kita masuk rumah gitu. Dia kena ada syarat dia. Antara syarat dia, amalan kebajikan di dunia ni Allah Ta'ala terima. Sebab tu setiap amalan kita kena rasa takut tidak diterima. Bila takut tidak diterima, kita akan buat berjadi elok. Tahu? Sebab tu tanda orang yang celaka juga, Nabi kata apa? Zikrul hasanat, menyebut segala kebajikan yang dia buat, sedangkan dia tak tahu amalan itu diterimakah ataupun tidak diterima. Tengok orang ini bila buat kebajikan sikit, nak cerita ke orang lalu, itu tanda tu. Nabi kata tanda celaka. Sebab setiap amalan ni kita nak pergi cerita ke orang ni, bermakna kita suka duk sebut kebajikan kita buat gini. Sedangkan kita tak perhati kebajikan yang kita buat tu cukup ke tak cukup. Syarat dia. Sebab setiap kebajikan nak diterima mesti cukup syarat. Yang pertama, kebajikan itu mesti sah dulu, mesti luluh dulu. Nak luluh kebajikan yang kita buat ni, dia ada syarat sah dia. Batal kena reti belakang lah. Kalau kita nak buat semayang ni, semayang maghrib ni, luluh tak semayang kita? Nak luluh tak luluh, kena tengok rukun 13 tu buat tak? Buat. Cukup tak 13? Cukup. Luluh. Bila luluh tu dapat pahala tak? Dia tak tengok dulu, dia tengok ikhlas tak membuat tu. Baru dia bincang masalah pahala selepas diterima. Benar tak kita duk mikir ibadah kita buat ni luluh tak luluh? Kena tengok atur dulu, bagi luluh dulu. Bila luluh baru boleh bincang. Dapat tak ganjaran? Dapat tak pahala? Ikhlas tak masa semayang tu? Ikhlas. Dapat. Buat kerana apa? Kerana nak tunjuk orang, tak dapat apa. Amalan ni, bila tak dapat apa, jadi amalan hak kita buat tu elok lah. Bila tak elok, tengkok ni duk tergadai lagi je. Dia bila kita mengelokkan amalan, baru Allah Ta'ala lepas tengkok kita. Baru kita boleh bincang kata, duduk masuk syurga. Baru boleh bincang. Kalau setakat buat amalan, tak perhati amalan ni sah ke tak sah, buku ya. Tu kadang-kadang kita ni takut, duk buat amalan pun takut lagi. Takut Allah Ta'ala tak terima. Kok ada riak, ujub ke. Duk perhati tengok, risau. Tambah tak buat amalan terus, sadar sembang. Kalau kita duk buat amalan ni duk risau, takut Allah Ta'ala tak terima. Bayangkan orang tak buat amalan terus, lagu mana dia nak berhadapan. Bolehkah dia disenaraikan sebagai orang yang menerima suratan amalan tangan kanan? Boleh tak dia merasa beberapa nikmat di dalam syurga? Cuba fikir tengok. Tu kadang-kadang kita duk risau tu. Tu dia kata, hal keadaan duduk sekalian mereka itu ahli yamin di dalam beberapa syurga. Syurga ni banyak. Dan kalau nisbah sifat dia, kalau kita faham nisbah, orang panggil zat tubuh dia tu, diri dia tu, syurga ni satu je lah. Segala negeri ataupun segala tempat yang kita akan dapat nikmat yang berkekalan dipanggil syurga. Tu syurga. Kalau iktibar pada diri tu, syurga ni tempat apa? Tempat bernikmat. Di mana? Di akhirat. Tu syurga. Iktibar sifat dia jadi banyak. Tu mari 8 syurga tu. Jannatul Adnil, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Tu iktibar sifat. Sebab setiap syurga ni dia ada kelainan. Ada syurga pekakah dia daripada perak, semua perak. Ada syurga pekakah dia daripada emas, pekakah yang ada dalam syurga. Jadi kalau iktibar diri syurga tu satu je. Tapi kalau iktibar sifat-sifat syurga tu lain-lain, jadi banyak. Jadi orang yang ashabul yamin ni, dia akan masuk beberapa syurga.
Dalam syurga tu ada syurga lagi, dia akan dapat. Nak cerita nikmat ni, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tidak pernah terlintas di hati. Tu nikmat syurga. Kalau benda nikmat yang kita pernah dengar, kita pernah tengok, kita pernah terlintas di hati, itu nikmat dunia, bukan nikmat syurga. Sebab nikmat syurga tidak pernah terlintas di hati bashar, manusia. Jadi hadis ke Quran duk cerita itu sekadar pengetahuan sahaja, bukan hakikat sebenar. Bahkan syurga lebih lagi daripada tu. Dia ada penghuni dia, ashabul yamin. Nah, minta doa orang boleh masuk golongan tu. No. Firman Allah Ta'ala lagi, yatasaaluna 'anil mujrimina, bertanya-tanya oleh setengah mereka itu ahli syurga, akan setengah mereka itu daripada hal orang kafir. Jadi ahli syurga ni duk sembang sama-sama mereka, bertanya lagu mana keadaan orang yang kufur tu, orang yang kafir ni lagu mana. Firman Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqar, artinya apakah sesuatu yang menjalan ataupun yang menyebabkan ia sesuatu akan kamu ke dalam neraka. Allah Ta'ala tanya apa benda yang menyebabkan kamu masuk neraka ni, Allah Ta'ala tanya kepada golongan ahli neraka. Sebab tu masuk neraka ada sebab dia, masuk syurga pun ada sebab dia. Jadi ahli syurga ni masuk syurga dengan sebab amalan yang dia buat, tapi bukan kerana amalan tu diberi syurga. Amalan itu mengundang rahmat Allah. Bila mengundang rahmat Allah, Allah Ta'ala beri rahmat, masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab kalau masuk syurga dengan amalan, tak padan. Tak padan. Pasal apa tak ada? Pasal kalau bak semayang, berapa lama kan semayang? Hang buat ibadah lama mana? Kalau nak banding dengan buka Facebook, mau 2 jam mau tengok Facebook, mengaji 2 jam, minggu depan tak main terus. Pasal apa? Tak tiba 2 jam. Nampak tak? Nak banding amalan ni tak padan. Tak padan. Saya baca satu kisah ni, zaman Bani Israel, Allah Ta'ala beri seseorang ni umur dia panjang. Umur dia sangat panjang. Jadi umur yang panjang ni dia buat ibadah. Dia buat ibadah dengan umur yang panjang ni, dia ibadah, tak pernah buat maksiat. Kemudian dia minta, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu dengan sebab amalan aku. Dia nak minta syurga ni sebab amalan dia buat. Selama mana umur dia, Allah Ta'ala beri 200 tahun, dia buat ibadah. Dia minta syurga dengan sebab amalan. Tahu? Bila itu orang ni cerita kepada orang alim ni tentang ada seorang ni duk minta kata nak syurga dengan sebab amalan. Orang alim kata panggil dia mari, cerita ke dia, mu nak masuk syurga duk minta pada Allah ni nak sebab amalan kan, dan ni mu kena bayar dulu lah harga mata yang Allah Ta'ala bagi. Mu boleh buat amalan tu dengan sebab ada biji mata yang Allah Ta'ala beri boleh melihat. Jadi sekarang ni mu bayar dulu harga sebelah mata. Kira-kira tak padan dengan 200 tahun biji mata. Jadi nak masuk syurga dengan amalan ni, dengan limpah kurnia Allah, dengan rahmat Allah. Jadi cuma kita sekarang ni duk buat benda yang boleh mengundang rahmat. Semayang 5 waktu ni, tak lama lagi nak puasa bulan Ramadan. Kita buat semua benda ni nak apa? Nak rahmat. Dengan rahmat ni kita masuk syurga. Bila dah masuk syurga tak apa dah, tak kena dah nak buat amalan apa pun. Ni tu kadang-kadang bila dah masuk syurga tak payah cerita nak mengaji nak apa, tak payah sebab gajinya. Dalam syurga tak mengaji dah. Dalam syurga ni bernikmat. Nampak? Tu orang masuk syurga. Begitu orang masuk neraka ni, Allah tanya, ma salakakum fi saqar, apakah sesuatu yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Nama neraka saqar. Firman Allah Ta'ala, jawapan, qalu, berkata mereka itu kafir, orang-orang kafir, lam naku minal musallin, kami masuk neraka ni sebab pertama kami tak semayang. Walam naku minal musallin, tidak ada kami ni setengah daripada orang yang semayang. Kami ni bukan geng semayang.
Bayangkan, masuk neraka dengan sebab tak semayang. Orang kafir mana wajib semayang? Kan syarat semayang ni Islam. Orang kafir ni bukan Islam, jadi tak wajib semayang. Jadi pasal apa dia nak masuk neraka dengan sebab semayang, sedangkan di dunia ni tak wajib semayang? Orang tanya nak jawab dulu mana? Dia tak kena semayang tapi kena seksa sebab tak semayang. Kalau dia ni diwajibkan semayang, dia tak semayang, kena lah. Ni dia tak wajib semayang, mana ada orang kafir wajib semayang? Jadi ulama jawab, sebenarnya orang kafir ni dia boleh semayang dengan cara dia memeluk Islam, tapi dia tak memeluk Islam. Bila dia tak masuk Islam, bermakna dia akan diseksa dengan sebab meninggalkan sembahyang. Hari ni pula tak mau semayang sebab apa? Tak khusyuk. 2 kali 5. Pasal apa tak semayang? Saya belum khusyuk lagi. Pasal apa tak mau? Tak khusyuk. Pasal Quran kata, wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wil bagi orang yang sembahyang, allazina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang daripada sembahyang itu lalai. Bila lalai, dia pun terjemah tak khusyuk. Jadi tak mau sembahyang sebab apa? Belum khusyuk lagi. Bila nak khusyuk ni? Mati. Betul tak? Mati khusyuk. Jadi terjemah sendiri, faham sendiri ayat tu. Bungkui. Adik-beradik esok kena walam nakum minal musallin. Malaikat buh dalam neraka. Dia kata, pasal apa nak buh saya dalam neraka? Punya Quran kata saya ni tak semayang sebab saya tak khusyuk lagi. Nampak? Kan ada orang hari ni dia faham ayat tu lagu tu, tak khusyuk tak boleh semayang. Pasal orang tak khusyuk neraka will. Baca Quran. Ni kadang-kadang bila pandai baca terjemahan, tak mengaji, tak berguru ni, pandai sendiri ni berat. Ni tak tengok syarah ulama sebut. Setengah ulama dia kata an yang masuk pada an salatihim tu, an tu dia banyak makna. Kalau nisbah orang bincang huruf an tu huruf jar ni, huruf yang menyebabkan kalimah selepas dia kena baca baris bawah. Sebab tu an salati, tak boleh baca tu salatihim. Setengah ulama kata sebab dia kena baca baris bawah pasal huruf jar ni, an tu lah. Jadi an ni huruf jar yang menyebabkan kalimah selepas dia mesti baris bawah. Anil madrasati, mesti baca ti. Minal masjidi, dia macam min tu. An tu kerja dia macam huruf min tu. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidi. Tak boleh baca masjidu sebab huruf min tu. Huruf min tu macam huruf an tu lah. Huruf jar lebih. Bila huruf jar, dia bukan satu makna, dia banyak makna. Sebahagian ulama bila baca ayat tu, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim, ando ulama terjemah makna tinggal. An dengan makna tinggal. Neraka wil bagi orang semayang, iaitulah orang-orang yang tinggal semayang. An tu makna tinggal, bukan daripada semayang itu lalai. An tu makna matruk. Matruk tu tinggal semayang tu, tak semayang. Orang ni masuk neraka wil. Seperti mana orang kafir ni masuk neraka sakor. Sebab apa? Tak semayang. Orang Islam ni masuk neraka wil. Pasal apa? Tak semayang. Sahun tu khusyuk. Khusyuk sunat, bukan wajib. Pergi mengaji kita fiqh. Rukun sembahyang 13. Baca tengok 13 tu. Ada tulis khusyuk tu rukun sembahyang. Khusyuk bukan rukun sembahyang. Khusyuk perkara yang disunatkan dalam sembahyang. Bila hang sembahyang kena bagi khusyuk. Pasal khusyuk tu sunat. Bahkan setengah ulama dia kata apa? Khusyuk ni untuk dapat pahala. Makna dia kalau hang tak khusyuk tak ada pahala. Semayang tetap sah kalau hang buat rukun 13.
Tapi kalau khusyuk, dapat pahala. Khusyuk ni lagu mana pula? Khusyuk ni ingat diri duduk semayang, tak ingat benda lain. Tu khusyuk. Setengah kita dia kata tetap anggota daripada perkara-perkara yang tidak disuruh buat dalam semayang. Mana anggota ni tetap. Macam kita buat contoh jari. Jari ni tak bergerak melainkan perbuatan semayang. Khusyuk anggota. Hati ni tak ingat benda lain, duk ingat diri semayang ni, rukun semayang duk buat ni. Khusyuk hati. Dia bukan rukun. Jadi kalau hang terjemah orang yang tak khusyuk tu masuk neraka, ngaku-aku sekali ni. Betul tak? Kita bukan khusyuk sangat. Tuan-tuan khusyuk? Saya khusyuk daripada awal semayang sampai habis tak baca apa. Khusyuknya pasal bungkus terus. Makna dia bukan khusyuk. Kalau ada orang terjemah lalai tu khusyuk, gini, lalai ni tinggal rukun semayang. Neraka wil bagi orang yang semayang, orang-orang yang daripada semayang itu lalai. Mana rukun semayang buat tak cukup. 13 rukun buat 12. Jadi semayang tu tak jadi. Bila tak jadi, dia tak ulang semula. Dia terus balik gitu je. Bermakna dia telah meninggalkan semayang. Masuk neraka. Pandai-pandai tak khusyuk. Nampak tu? Jadi ada orang masuk neraka asbab dia semayang. Asbab dia semayang. Tambah hari ni tak semayang, relax ya. Kan? Muka buat biasa. Tak ada apa. Tak semayang ke? Belum sampai seru lagi. Seru apa? Malakul maut. Tahu tak? Tak sampai seru. Orang duk bang tak dengar. Orang duk azan pun tak dengar. Dia kata nak buat macam mana? Belum dapat hidayah. Dulu masa orang tutup masjid, hang kocak pagar, kan main mengamuk masjid tak boleh masuk. Ni masjid buka tak main pula. Betul tak? Saya bang ke rumah ni tak mari you. Nampak? Tujuan nak sembahyang lema. Tak tahu hari ni tinggal sembahyang biasa, tak ada apa. Bahkan tinggal sembahyang ni dia jadi macam bila kita minta nak sembahyang, jadi macam warak pula, jadi malu pula kita. Tengah dong syorak apa nak minta ni kebenaran pergi sembahyang, tak gamak. Tengok akhir zaman tak gamak, pasal tengah dong syorak ni tak gamak. Jadi kalau minta sembahyang nampak macam warak pula, tak ya. Tu dia Yang ni saya pernah, kawan saya cerita, dia ni pegawai kerajaan mesyuarat ni 4-5 orang dengan bos-bos besar. Mesyuarat start pukul 11.30. Mesyuarat tengok jam pukul 1.30. Terus lagi mesyuarat. Kawan dia buat kalau cadangan dia tengok jam, 3 lebih. Tak apa, mungkin lagi 3-4-5 menit. Tengok lanjut sampai pukul 4 hari dia tak hidup. Kawan kaki semayang hidup. Dia pun bakit. Dia kata bakit. Bos-bos semua ada. Dia pun bakit. Tuan, saya nak minta kebenaran untuk keluar sekejap. Saya nak semayang je. Lagi saya masuk balik. Bos kata apa? Ingat kami tak semayang? Duduklah dulu. Saya kita pakai kad kodok. Tu dia. Nampak tak? Jadi malu pula kita nak minta kebenaran di semayang. Bos kata kami ingat kami tak semayang, kami pun semayang juga. Ni kita pun benda penting ni. Kita kena habiskan dulu syarat ni. Saya kalau habis waktu kita pakai kodok. Mudah ni. Tak berasa salah apa. Kodok semayang saja-saja pergi tinggal semayang sebab mesyuarat. Siapa ajak hang? Nampak tak? Ada payah lu hari ni akhir zaman kita nak minta benda nak semayang ni. Warang Allah bukan warang. Yang tak semayang tu bahaya tu. Tak jadi benda yang mesyuarat tu tak jadi punya. Pasal semayang tak ada buat. Apa salah? Okey, dah masuk waktu kita pakai pergi semayang jemaah dulu, saya kita masuk mesyuarat ni. Apa salah? Akhir zaman tinggal semayang ni biasa. Atau baru wailul lil musallin. Yang ni yang orang kata aku ni masuk neraka sebab tak semayang.
Sedangkan aku ni boleh menunaikan sembahyang dengan cara aku pergi masuk Islam. Bila aku masuk Islam, aku kena sembahyang. Ni aku tak mau masuk Islam, jadi aku diseksa dengan sebab tak sembahyang. Nampak tak? Tu orang kafir. Sebab tu tengok kelebihan orang kafir bila dia masuk Islam. 40 tahun dia dalam kafir, dia masuk Islam. Dia kena sembahyang, hak dia mula masuk. Hak dulu dia tinggal, diberi pahala. Buka dalam kitab Tuan Guru Arwah Tok Guru Haji Cik, kitab Paku Iman pun ada. Paku Iman. Bila orang kafir ni masuk Islam, bukan kafir murtad, kafir asli, dia asal daripada kafir, tiba-tiba dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia kena start semayang. Bila dia masuk Islam, yang dia tinggal dulu diberi pahala dengan sebab dia syahadah. Untungnya. Sebab tu dia tak kena kodok. Kafir asli. Tapi kalau kafir murtad, dia dalam Islam murtad 2 tahun, masuk Islam balik 2 tahun tu kena kodok teman. Pasal Islam memberatkan orang yang dah Islam pergi masuk agama lain. Tapi Islam ni meringankan orang yang bukan Islam, dia masuk Islam tak payah kodok. Nampak agama diberi pahala. Sebab tu kalau orang kafir tu masuk Islam, mati, masa dia syahadah dia mati, syurga tu boleh. Nampak kelebihannya. Ni kena sebab tidak menunaikan sembahyang. Itu dia kata lam naku minal musallin, kami ni masuk neraka saqar sebab tak sembahyang. Sebab tak sembahyang. Kita ni sembahyang alhamdulillah. Cuma sembahyang kita tu jadi tak jadi, kita kena fikir. Aku memang orang sembahyang, tak tinggal sembahyang alhamdulillah. Tapi sembahyang aku ni Allah Ta'ala terima dah. Yang tu kena check. Cara dia mudah je. Cek dia, okey, aku sembahyang ni rukun sembahyang tiap. Aku belajar perkara yang membatalkan sembahyang, perkara yang mensah sembahyang ni, syarat sah sembahyang, syarat gini, reti tak? Reti. Alhamdulillah. Selesai. Nampak? Kemudian kata orang kafir lagi dalam neraka, walam naku nut'imul miskin, dan tidak ada kami ni. Dia kata walam nakun nut'imul miskina wa kunna nakhudu ma'al khaidina wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Artinya, berkata segala kafir masuk kami ke dalam neraka saqar, na'udzubillah min zalik, itu dengan sebab 4 perkara. Ni sebab-sebab masuk neraka 4, kata orang kafir. Pertama, tiada adalah kami daripada jumlah kumpulan orang yang sembahyang yang wajib, sembahyang fardu. Kami ni tak masuk senarai orang yang menunaikan sembahyang fardu. Kita tengok sembahyang fardu ni kadang-kadang kita anggap biasa, tapi kalau sembahyang sunat, mai raya tengok, tak percaya tunggu raya Aidilfitri tengok, dah penuh masjid, berlimpah ruah. Subuh tu berapa kerat. Sedangkan sembahyang raya tak sembahyang, tak masuk neraka. Pasal dia sunat. Sembahyang subuh ni tak sembahyang, masuk neraka weh. Berbeza. Fardu itu sunat, buat dapat pahala, tak buat rugi. Fardu ni buat dapat pahala, tak buat masuk neraka. Jadi kita hak fardu buat memang ni. Nampak? Satu. Yang kedua, sebab tiada adalah kami memberi makan segala orang-orang yang miskin. Kami ni kalau bak beri makan orang miskin, kami tak masuk senarai lah tu. Ni setengah ulama kata ni bak zakat. Orang susah, kita ada kemampuan lebih, tak beri, kena. Dia kena jaga apa ni tu, jabatan agama, orang yang terlibat benda-benda ni jaga, ni janji neraka. Tak beri orang makan, dah tahu orang tu susah, beri jadi susah lagi. Kita tahu kawan ni tak cukup makan, wajib. Kalau kita ni ada lebih, wajib bagi. Ni kita pun sama tarah dengan dia, tak makan juga, tak apa. Ni kita ada lebih, tahu dah orang ni miskin. Sebab tu orang miskin ni orang yang layak menerima zakat. Sebab tu dalam bab zakat dia ada 2 golongan kan, fakir, miskin. Sebab tu dalam bab zakat fakir lain, miskin lain.
Kita orang Melayu sebut fakir miskin ni sama dalam bab zakat lain. Sebab tu orang fakir lain, orang miskin lain. Orang yang layak menerima zakat. Orang fakir miskin. Sebab fakir satu kumpulan, miskin satu kumpulan. Jadi hidup di dunia ni ada orang susah, kita tak tolong. Sedangkan kita ni ada kelebihan, ada kemampuan menolong. Berdosa. Ni kita pun nak tolong, mana kita pun cukup-cukup makan. Habis cerita pejabat agama, so dia pun ambil tindakan ambil tindakan, pergi tengok ni orang ni susah ni. Hari ni tengok orang duk viral kan, susah. Boleh kecoh, ada seorang kakak tu duk viral, kata mak dia ni tak dapat bantuan JKM, tak mari belah-belah perak lah. Dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat pun kena tabuh. Kalau kakak mari berderu beri bantuan, bila viral baru nak mari. Lepas tu nak tutup kesalahan kita, cerita balik, oh sebenarnya kak ni dapat ada bantuan. Tak payah cerita benda tu, habis tolong sudah. Ngaku silapan usaha kami, silap kami dapat maklumat lambat, selesai masalah. Bila nak tutup awak nak buka lagi, tak payah pergi cerita, beri bantuan. Tapi maafkan kami ni lambat sikit, kami pun baru dapat maklumat, minta maaf banyak-banyak lah. Apa yang tak cukup, selesai masalah. Ni dah jadi susah. Nampak? Tu orang susah makin susah. Akhir zaman. Memang kita nak ke benda ni? Penyebab kita masuk neraka sebab ni. Seperti mana orang kafir kata, kami masuk neraka sebab kami tak boleh makan orang miskin. Sudah. Kita sebelah rumah kita susah, tak bungkus dah. Tu kena berhenti. Jangan nak buat hang aku. Hang aku di dunia tak apa, balik sana. Hang aku bungkus. Kena ambil peduli lah, ambil berat. Sama zaman ni orang susah kan. Kena berhati, takut jadi sebab ni. Kedua. Ketiga, sebab adalah kami masuk pada perkara yang batil, palsu, bersama-sama dengan segala orang yang masuk padanya. Benda-benda palsu ni kami suka. Jaga ni. Tu kita benda hari ni duk cerita benda viral ni, nanti saat takut benda ni bukan benda betul. Kita pun join sekali duk sebar berita palsu lah, fitnah sana fitnah sini, berat mendana golongan-golongan fitnah. Hari ni akhir zaman, jom jari fitnah ni, Allah. Sebab tu Nabi kata, bila berlaku zaman yang mana fitnah ni dahsyat sungguh, duduk lebih baik pada berdiri. Duduk diam-diam di rumah, susah duk pergi mana, itu lebih selamat. Lepas tu zaman lah ni, bila orang duk share benda-benda yang kita tak tahu, diam lebih baik. Jangan duk komen apa. Lagi bila kita duk komen juga, tengok-tengok cerita tak betul, kita nak pergi minta maaf lagu mana? Kita nak pergi jumpa orang yang kita duk kata komen tu lagu mana? Tanya. Nak pergi jumpa masa bila? Nak pergi minta reda dia tu masa bila? Pasal dia bersakuk-kuk dengan manusia. Tu jangan komen. Kalau kita benda ni tak sahih, orang post berita ni, kita maki lah. Maki berselera, bodoh. Yang ni yang terbaru kan, satu video ni, ada seorang mamat nama apa pun tak tahu, dia buat satu reaction lah untuk video yang berkaitan dengan Pak Sumit Kuala Nerang. Pak Sumit kata jangan duk hafal Quran. Jadi tak faham maksud Pak Sumit jangan hafal Quran tu lagu mana. Jadi dia kata tak kena ni duk cakap lagu ni. Sepatutnya kita galakkan orang hafal Quran. Ni tak beri orang hafal Quran. Mu dengar habis tak cerita Pak Sumit tu? Mu faham tak maksud dia tu? Yang mu duk pandai-pandai duk buat reaction dengan ni. Bila dia pergi buat ayat lagu tu, dia tulis Pak Sumit menghalang orang menghafalkan tajuk tu. Jadi orang yang tak kenal Pak Sumit maki tu. Bodoh punya orang tua ni. Tuan-tuan bayang lagu dah. Tuan-tuan sanggup ke esok nak pergi jumpa tu? Kita pergi buat tajuk lagu tu, kita post, orang duk komen ni tak kenal ni Pak Sumit siapa ni. Orang kata macam-macam. Orang tua ni, orang tua ni, panggil orang tua gitu. Tuan bayangkan lagu dah. Punca dia kita, itu kadang-kadang malah tengok kita pun jadi pula. Kita tak faham apa maksud Pak Sumit kata lagu tu. Saya ingat Tok Guru saya kata ni, arwah hati kata,
Orang yang menghafal Quran ni, kalau dia lupa Quran, taubat dia tidak diterima. Melainkan dia kena ingat balik benda dia hafal. Atau orang hafiz Quran, dia tak boleh sibuk dengan benda lain. Dia kena Qurannya, jangan lupa. Sebab tu untuk besar, kalau kita nak hafal Quran, kita kena ingat tu bila tu. Jangan boleh lupa. Sebab tu cara yang mudah tak mau berdosa, kita jangan niat menghafal. Kita niat melancarkan lidah kita. Nak beri lancar lidah. Bila lancar lidah bukan nak apa. Terlupa pun tak apa lah. Dan saya pernah jumpa guru tahfiz 20 tahun dia jadi guru tahfiz. Tiap-tiap malam duk ulang Quran tu. Saya kata, dah ingat Quran ulang tu. Nak cari dosa tak ingat. Duk ulang tiap-tiap malam. Sebelum tidur dia akan ulang. Saya boleh tahu, saya pernah duduk dengan guru Quran tu. Setiap malam ni pukul 3, pukul 4 dia bangkit. Kita duduk tidur. Kita buka mata tengok dia baca Quran. Pagi esok kita tanya, dah kata Hafiz, buat apa lu baca? Dia ingat Hafiz tak lupa. Dia marah je. Dia kena baca selalu ni. Bukan apa, lupa berdosa dia. Tu mungkin masuk mungkin lagu tu. Bukan dia larang tak hafal. Masa kalau nak jadi penghafal Quran, jangan lupa Quran tu. Kena sentiasa duk main. Sebab tu Hafiz dia duk sibuk dengan Quran dia, dia sibuk benda lain. Ni Hafiz masuk akademi Fantasia. Nampak? Jadi Hafiz masuk jadi pelakon. Mari mana Quran kamu duk ingat kan? Hilang lah dosa. Nampak? Jaga boleh. Tu orang duk tasmik Quran, duk ulang Quran, tujuan dia tu. Cuma saya nak sebut tentang bila dia buat ayat, Pak Sumit melarang menghafal Quran. Jadi orang yang tak kenal, dia akan tulis komen tu. Saya baca komen tu. Allah, bergemang ni. Pasal kita kenal Pak Sumit tu. Bukan saja-saja dia nak cakap larang orang baca Quran. Maksud dia lain. Tapi bila kita buat tajuk lagu tu, orang komen. Orang kata macam-macam ke Pak Sumit. Bayangkan nak bertaubat ke mana? Kena pergi jumpa Pak Sumit. Lagu mana? Itu bahaya kan? Waktu lebih baik kita tak tahu. Wallah, senang cerita. Tidak, ni macam mana cerita ni? Wallah, kita tahu. Aku tak makan komen. Tak tahu cerita ni sahih atau tak sahih. Pasal apa? Kena makan takbir. Kalau di dunia ni kita dah pergi jumpa, alhamdulillah. Kalau kata orang yang kita buat mengumpat tu dah mati, macam tak bertemu di sana esok. Bila bertemu di sana, takkan kita kata maafkan saya. Kita di sana dia tak terima maaf dah lalu. Dia terima amalan kita tu. Hak ngaji malam ni kena beri ke dia. Dia tak ngaji pula tu, dia dapat pahala ngaji kita malam ni. Pasal dosa kita dengan dia. Tu duk join benda batil, benda palsu, benda fitnah. Jangan duk masuk join sekali. Siap buat geruk pula. Berat mana. Dah tahu? Dan yang keempat dia kata, kerana adalah sebab kami mendustakan hari kiamat. Kami dulu masa Nabi duk cerita kiamat akan berlaku, kami tak percaya. Kami tak percaya kiamat. Dia kata, hingga datanglah akan kami oleh yakin. Yakin ni yakni mati, bukan yakin tu perkara yang yakini. Tekan ada ayat Quran kata, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ada orang kalau terjemah ni, duk faham terjemah ni, sembah oleh kamu akan Tuhan kamu sehingga datang yakin. Lah ni kita duk sembah Allah sebab tak yakin lagi. Dah yakin tak payah dah. Bukan makna yakin gitu. Makna dia mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah oleh kamu akan Tuhan kamu sehingga datang oleh kematian. Sebab mati itu benda yang diyakini. Tu terima yakin. Kalau mungkin terima keyakinan, selagi tak yakin duk sembah lah. Dah yakin tinggal terus lah. Yakin mana mati. Ni orang kafir kata, kami ni masa di dunia dulu orang duk cerita kiamah ni. Tuan-tuan jangan faham kiamah ni satu je. Jangan faham kiamah ni langit runtuh semua. Tak. Kiamah ni seksa kubur. Kiamah ni sirat. Kiamah ni timbang amalan. Kiamah ni neraka. Benda yang ada kaitan dengan kiamah semua ada tu. Jaga tu kiamah ni. Tak percaya. Mati hidup semula. Tak percaya. Mati ya. Soi. Saya pergi ceramah satu tempat di Blok Ulim, Blok Lunak.
Ada taman baru naik, fasa 3 taman tu. Dia ada 1, 2, 3, 5 tu. Lepas tu fasa 4, fasa 4 pemaju tak buat, takut mampus. Fasa 4 suri-suri. Orang yang buat pemaju pula, orang dia ni pegang nombor 4 ni, nombor suri. Bola 4 ni si mati. Mati dia tak buat fasa 4, fasa 5 tu. Nampak tak? Ni nak cerita orang nak percaya. Dia kata mati sui, mana dia tak ada dah kebangkitan apa, tak ada, mati habis kan. Dia tak percaya. Kita percaya mati ni bangkit semula. Masa ni bila nak masuk neraka, Allah tanya, pasal apa masuk neraka ni? Sebab kami tak percaya dengan hari kiamat, kami tak percaya dengan hari kebangkitan. Hari ni kami percaya dah. Pasal apa? Kami rasa sendiri. Tapi nak boleh batal balik? Tak boleh tak. Kekal. Na'udzubillah min zalik. Maaf. Hingga datanglah akan kami oleh yakin, yakni dimati, dan pendahuluan mati dengan sakit. Intaha suratul Mudaththir. Hari ni baru kami nampak Allah. Tu esok di akhirat ni dia terbeliak biji mata ni, sebab benda yang kita sangka palsu tu kita tengok sendiri. Yang kita duk rasa tak ada apa, hari ni kita tengok sendiri. Dia tu keyakinan. Orang kafir sendiri pun yakin masa ni. Tu minta, hantar baliklah ke dunia, kami nak kembali. Tak ada lah. Pasal apa? Pasal di dunia orang beri dah tanda-tanda dia. Mu tak percaya kan? Bila mati habis. Sebab tu jangan masuk senarai ni. Tak semayang, tak ambil peduli orang susah, orang fakir, orang miskin. Tak ambil peduli. Jangan masuk senarai tu. Jangan masuk senarai orang yang suka benda-benda batil, benda-benda palsu, benda-benda fitnah. Jangan join sekali. Kemudian jangan jadi orang yang ragu tentang hari akhirat. Jangan ragu, yakin kita semua akan bertemu dengan hari akhirat. Dan hari akhirat, hari pembalasan. Yakin. Ada 4 ni, kalau ada kita habis. Ni boleh tengok dia kata intaha. Dia tulis alif ha. Tu kalimah singkatan daripada intaha. Hamzah, nun, ta, ha. Ada alif atas hamzah. Intaha. Panjang sangat nak tulis tu. Alif ha. Intaha. Orang panggil bahasa yang ringkas. Intaha. Intaha apa? Suratul Mudaththir. Boleh tengok ayat-ayat yang baca tadi tu dalam surah Mudaththir. Habis. Kemudian kata musannif, kenyataan segala tanda bahagia pada hari kiamat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ta'ala wa ta'rifina warzuqna ya rabbi faman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.